Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Perbincangan kita pada pagi ini iaitulah tentang wajib haji. Wajib haji ada berapa perkara? Ada 6 perkara. Yang pertama, berniat. Habis ayat tu. Berniat ihram di miqat. Kalau niat saja itu rukun. Jangan tukar. Rukun dengan wajib beza. Sangat berbeza. Rukun tak jadi kalau tak ada dia. Wajib jadi, tapi kena bayar dam dan berdosa kalau sengaja. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggal larangan ihram yang 13. Yang ketiga, bermalam ataupun bermabit. Mabit itu makna bermalam. Bahasa Arab kata mabit di Muzdalifah. Yang keempat, melontar Jamratul Aqabah. Yang kelima, bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Yang keenam, melontar Jamratul Aqabah di 3 jamrah. Alhamdulillah. Jadi perbincangan kita pada pagi ini iaitulah tentang melontar bermalam di Muzdalifah ataupun mabit di Muzdalifah. Mabit itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kata bermalam. Itu makna mermabit. Karena itulah kita kena pergi malam. Muzdalifah ni tak lagi tengah hari. Kena pergi malam. Jadi bermalam di Muzdalifah, maksud dianya berada di Muzdalifah pada waktu malam. Itu maksud bermalam di Muzdalifah. Berada di Muzdalifah pada waktu malam, jarak je macam ni. Sikit je tengok. Cuba tengok dalam plan kita tu daripada Arafah. Ini Arafah ni. Tengok sini Arafah. Arafah ni tempat kita wukuf lah ni. Arafah ni kita wukuf. Ni Jabal Rahmah orang panggil ni. Ni Masjid Namirah. Jadi kita wukuf sekitar ni, dalam kawasan Arafah. Kemudian kita nak keluar daripada Arafah ke Muzdalifah. Jarak dia jauh mana? Orang jalan kaki ramai tu. Tengok jarak dia tak jauh. Di antara Muzdalifah dengan Arafah dalam 6 km atau 7 km saja. Jarak dia 6 atau 7 km. Tengok tepi tu. Kau tak nampak bahasa dia. Dia kata nampak dah tapi huruf tu pelik. Jawi ke bahasa Arab. Dia dua cara nampak ni. Sama ada tak nampak semati atau bukan tak nampak, tak jelas. 6 km tengok jarak. Di antara Mekah dengan Muzdalifah 10 km. Mekah dengan akhir Muzdalifah 15 km. Muzdalifah dengan Arafah 6 km. Mekah dengan Arafah 22 km. Tu. Tak jauh jarak dia. Ramai pada malam tu orang jalan kaki. Jalan kaki. Dan memang menyeronokkan jalan kaki ni. Kalau pergi 10 tu, yang sampai, kalau grup 10 tu sampai biasa sampai di Muzdalifah ni 2 orang tinggal, 3 orang dia pecah tengah jalan. Jadi kerana tu bila jemaah ajak ustaz kita berjalan, kata lain kali lah. Kali ni biar dulu kita naik bah dulu. Kita bimbang takut tak sampai. Bukan tak sampai, dia akan sampai. Cumanya bila orang mari kau pecah, itu kelebihan jemaah kita Malaysia ni. Kelebihan dia macam semaya juga. Semaya mana ada orang duduk dekat-dekat, dalam semaya sah, dia duduk jauh-jauh. Macam VIP seorang-seorang duduk. Orang Indonesia kalau dia berjalan dia sambung tangan terus. Jadi mari puak ni sekali rempuh je. Assalamualaikum. Hak ni pergi sana, hak ni pergi sana. Akhir kali jumpa Mekah esok. Itu dia panggil maksud bermalam di Muzdalifah itu sendiri, iaitulah berada di Muzdalifah pada waktu malam. Berada di Muzdalifah pada waktu malam. Jadi kita lihat di sini, atau berada di Muzdalifah seketika selepas tengah malam. Jadi asalnya orang keluar ke Muzdalifah ni bila? Maghrib hari Arafah. Bila maghrib, azan maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada Arafah ke Muzdalifah. Bila sampai Muzdalifah, kita tak boleh keluar sehingga setengah malam. Jadi kerana itulah tarikh yang kedua, berada di Muzdalifah seketika selepas tengah malam. Jadi kalau orang dah mari sampai Muzdalifah dah pukul 12 dah. Jadi dalam kitab fiqh kata, boleh kadang kita berhenti sekejap. Sama kali yang belum solat lagi, solat dulu. Kalau ataupun berhenti lalu je. Tak turun pun tak apa, terus dia pergi. Jadi dalam kitab fiqh mengatakan sudah sah. Mabit dia sudah berlaku
Tapi syaratnya dia nak lalu Muzdalifah tu pada lepas setengah malam. Jadi cara matematik nak kira setengah malam tu kita dah ajar dah gitu. Tak boleh pakai jam tetap, dia kena ikut malam tu berapa jam. Kemudian dibagi dua. Itu kaedah dia. Jadi bila sampai Muzdalifah, yang kita naknya apa dia? Nak duduk di Muzdalifah tu, tak payah buat apa pun. Macam Arafah juga. Duduk di Arafah pada hari 9 Zulhijjah. Muzdalifah kita nak sampai Muzdalifah, yang sunnahnya yang Nabi kita buat, dia bila maghrib dia keluar daripada Muzdalifah, terus dia keluar daripada Arafah ke Muzdalifah. Sahabat-sahabat yang duduk atas belakang unta Nabi sekali, dia kata, ya Rasulullah, as-salah, semayang maghrib dan habis ni. Nabi kata, as-salatu amamak, sembahyang depan di Muzdalifah. Jadi yang sunnah yang terbaiknya, kalau kita boleh lakukan semayang salat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah, itu yang terbaik. Yang realitinya mungkin berbeza, sangat berbeza kadang-kadang, bukan mungkin berbeza. Ada waktunya bas kita, rombongan yang kita ikut ni, tak kira lah dengan Asyar ke siapa, pihak muassasah letak rombongan pertama keluar, rombongan ni. Kalau kena rombongan kita yang pertama, maknanya kita yang akan naik bas. Bila maghrib, dia arahan naik bas, kita naik bas. Jadi kita lah orang yang boleh sembahyang di Muzdalifah di jamak takhir sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau sekiranya kita kena rombongan akhir pukul 12 malam dijangka baru bah kita sampai. Jadi pada waktu itu lebih baik kita salat maghrib dan isya di Arafah, walaupun menyalahi tertib yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat macam mana? Keadaan kita sedemikian. Kecuali apabila tuan-tuan ambil satu pakej yang khusus, bahnya tak ambil orang lain dah. Memang dia tunggu kita ya. 5 hari itu dia tak ambil orang lain, dia tunggu rombongan ni. Jadi itu tak apa. Jadi di antara amalan-amalan yang kita nak sampai di Muzdalifah, ini kita kena ingat. Nabi SAW bila sampai di Muzdalifah, dia awal amalan yang pertama dia buat bukan kutip batu. Jemaah kita ni bila sampai sibuk ambil lapu suluh nak kutip batu. Tak, dia sembahyang dulu maghrib dengan isya jamak takhir. Kemudian makan. Lepas tu tidur. Nabi kita bermabit pada malam tersebut, tidur terus. Kan dia letih. Sehari duduk di Arafah dalam keadaan berdiri di atas untanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pada malam itu pun kita tidak anjurkan apa-apa majlis zikir ke majlis tahlil ke, tak ada. Senyap masing-masing. Siapa nak tak lena tidur, tak negara tidur, buka Quran baca. Bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu je amalan kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan apa-apa majlis amalan pada malam tersebut. Sehingga orang tanya sahabat, Nabi sembahyang tak sembahyang witir pada malam tu? Kerana di antara amalan yang tidak ditinggal oleh Rasulullah iaitulah salat witir. Jadi timbul persoalan di kalangan ulama, apakah Nabi kita sembahyang witir atau tidak malam tu? Jadi sebahagian setengah kata witir ini tidak ditinggalkan oleh Nabi, sama ada dalam musafir ataupun waktu duduk di negeri. Jadi kita tak nak lah. Jangan jemaah tanya, mana pula ni, senyap je ustaz ni, tak ada panggil-panggil zikir pula. Macam tahun lepas kita mabit betul-betul malam Jumaat, mabit Muzdalifah, macam-macam cerita. Orang ni akak speka, bangun semua baca Yasin. Selesai baca Yasin, tidur jemaah. Dia letih, bangun pula sebelah lid ni, Yasin lagi, bangun. Akhirnya pukul 12 malam duduk Yasin situlah. Orang yang tidur bangun. Yang tidur bangun, kesiannya kalau rombongan tu nak pergi pukul 12 tak apa, memang kena bangun pun. Yang kita bimbangnya kalau dia tu kena pergi pagi esok. Jadi kita duduk kacau dia. Kejap-kejap ada speaker, ada travel lain pula, syekh dia bangun orang ni. Saya kata janganlah duduk kacau orang tidur. Sedangkan tidak ada riwayat Nabi kita buat amalan khusus pada malam tersebut. Kalau ada, mesti kita anjur. Jadi kemudian timbul isu nak kutip batu di mana? Perlu ke tidak di Muzdalifah? Dia tidak syarat kutip batu di Muzdalifah. Kerana Nabi SAW pada hari itu pun tidak kutip batu di Muzdalifah. Cuma di Muzdalifah tu banyak batu. Jadi oleh kerana banyak batu ni senang kita nak kutip. Di Mina nanti mungkin kita duduk di celah-celah kemah tu agak payah nak cari batu. Jadi ambillah di Muzdalifah. Sebab apa dia ambil di Muzdalifah, tak ambil di Arafah? Timbul lagi soalan. Timbul tak timbul? Timbul. Jadi bila timbul soalan ni yang sebenarnya yang menyuburkan pemikiran kita. Sebab di Arafah tanah halal. Arafah tanah halal, Muzdalifah tanah haram. Jadi kita tak nak ambil tanah halal, batu tanah halal tu dibawa ke tanah haram. Sama juga dengan isu kita tak nak ambil batu tanah haram ni keluar ke tanah halal. Itu keadaan ni.
Kerana tanah itu sendiri walaupun dia tanah, tetapi dia mempunyai kelebihan tersendiri, iaitu hukum tanah haram yang telah kita dengar banyak cerita tentang tanah haram ini, dan mungkin cerita tentang tanah haram khusus yang kita akan masuk dalam sesi kelebihan Mekah nanti. Jadi saya rasa yakin dah setengah-setengah jemaah kita ni sudah pun khatam buku Mekah. Ada yang khatam dah? Kalau ada tak beli lagi? Setengah tu dia tak beli dah Ustaz, hari pertama lagi tapi buka tak lagi. Tak nak. Yang kita nak saya cakap beli tak perlu, baca tak perlu. Jadi pinjam pun tak apa. Alhamdulillah ada jemaah kita yang dah khatam. Yang khatam tu dia ingat bila kita sebut nanti, dia ingat cerita-cerita itu. Itu penting. Kerana di sana Mekah ni semuanya ingatan, sejarah. Baiklah, siapakah yang dikecualikan daripada bermabit di Muzdalifah? Dalam kitab kita ni dia kata orang yang dikecualikan di situ iaitulah orang yang takut terancam keselamatan diri atau harta. Manakala pergi Muzdalifah ada perompak sedang bertunggu di sana. Dia tak payah pergi kita. Orang yang menjaga atau menemani orang sakit. Jadi mak dia sakit di hospital. Doktor kata setakat Arafah dibawa. Daripada Arafah terus dibawa ke hospital balik. Jadi orang ni boleh digugurkan daripada bermabit di Muzdalifah kerana sebab tersebut. Mencari pekerja atau keluarga yang hilang, minta selamatlah kita daripada Allah. Janganlah tengok-tengok naik atas bas tak ada pula. Bawa cari pula kita. Berpenyakit dan sukar bermalam, mungkinlah sebab di Muzdalifah ni tempat terbuka. Jemaah tanya nak duduk dalam apa Muzdalifah? Duduk macam tu lah, macam yang kita tengok dalam gambar tu. Duduk di atas pasir, mungkin ada tikar nanti akan diberi. Bila sampai di Kelana Jaya nanti, tuan-tuan akan diberi satu beg oleh tabung haji, biasa ditaja oleh syarikat TM-Net ni. Dia taja, dalam tu dia letak tikar, dia letak bekas air. Jadi tikar tu yang kita akan guna sepanjang perjalanan haji. Jadi tikar itulah je yang adanya. Kapek tak ada, apa semua tak ada di Muzdalifah. Kerana apa? Kerana kita nak tunjukkan yang kita ni duduk dalam keadaan sedemikian yang sebenarnya. Kerana kalau kita duduk atas tikar, atas kapek, tebal mana kapek pun, ada ke tak ada? Orang waktu kita mati nanti, orang bawa kapek tu pergi letak dalam kubur. Ada? Dia kata ni VIP punya, letaklah kapek sini. Jadi buat apa? Tak ada orang letak kapek. Jadi kita duduk di Muzdalifah betul-betul seolah-olah kita menunggu di antara keluar daripada kubur nak pergi ke Sirat. Dia panggil mahsyar. Mahsyar ni tempat orang berkumpul situ. Tak ada atap, tak ada teduh, tak ada lapik, tak ada semua duduk situ. Jadi seolah-olah Muzdalifah ni satu perhentian yang menggambarkan kedudukan kita di mahsyar. Apabila yakhrujuna minal ajdas, apabila seorang itu keluar daripada kubur, berkumpul di situ. Menunggu siapa dulu yang boleh pergi di mahsyar nanti. Jadi kita nanti bila duduk di sana, kita tengok kalau bah orang lain dah berangkat dah, itu orang amalan baik pergi dulu. Bukan amalan baik dalam malam tu, dalam tu semua amalan baik. Tapi kita boleh gambarkan dalam kepala kita bagaimana kedudukan seorang itu dalam amalan dia. Orang yang boleh yang terpaksa, contohnya terpaksa di sini, pihak tabung haji buat satu keputusan seperti bas kita datang. Tiba-tiba polis ni halau. Roh dia tanya. Bahasa Arab kata roh. MC, mana berjalan, jangan berhenti. Berjalan sampai keluar daripada budak Muzdalifah. Bah nak pusing balik memang tak mampu dia nak pusing balik. Kalau pusing balik mungkin ambil masa dalam 5 jam baru boleh sampai balik ke Muzdalifah. Jadi nak macam mana? Mabitnya hanya malam tu saja. Ada mabit. Malam besok tak ada dah. Jadi di situ dikira juga orang yang keuzuran, yang diberi kelonggaran, tidak berdosa, kerana bukan kita keluar sendiri tapi kita telah dihalang oleh pihak yang berkuasa. Kita jangan duk kata polis tu tak betul. Memang dia tu dia beri arahan. Bah di sini tak boleh berhenti, jalan je lah. Orang nak mabit ke tak mabit, itu cerita lain. Jadi tempoh masa yang diperuntukkan untuk bermalam di Muzdalifah, kita letak di situ, iaitulah selepas setengah malam 10 Zulhijjah sehingga terbit fajar pada hari 10 Zulhijjah. Itu jarak masa yang kita nak duduk di Muzdalifah. Jadi kalau orang datang awal, dia tak boleh keluar kecuali selepas setengah malam. Ini kaedah yang mesti kita ingat. Siapa dia sampai maghrib, sampai dah. Isya dah sampai di Muzdalifah, kena tidur situ. Tunggu sampai setengah malam, barulah dibenarkan bergerak. Bas kita memang tak berjalan dah. Ini suasana realiti lah. Suasana mabit di Muzdalifah yang jelas. Cuma setengah-setengah pengkursus haji kita ni orang lama. Versi-versi yang tahun 70-an mungkin.
penceramah kita. Jadi dia suruhlah jemaah haji ni beli torchlight, bawa lampu suluh. Jadi kalau tamu jemaah tanya saya sekarang ni, nak boleh bawa tak bawa lampu suluh? Macam mana saya nak kata? Tu je realiti dia tu. Orang boleh baca Quran di Muzdalifah sebab lampu dia cerah. Cumanya kalau tanya saya beri keizinan juga untuk bawa lampu suluh ni, tapi beli yang kecil lah. Beli yang kecil, satu keluarga satu, jangan bawa satu seorang, berat beg dia. Jangan nak bawa orang besar sekali tu. Kita bimbang juga kerana mungkin waktu kita sampai tu berlaku kecemasan, elektrik putus. Jadi macam mana kita nak suruh? Sekurang-kurangnya lampu tu ada, tapi janganlah bawa setiap orang satu, buat berat beg. Kalau nak bawa satu seorang pun beli yang paling kecil sekali. Pergi dekat kedai tu beli yang paling kecil sekali, tak dalam beg kita. Mungkin kalau ada kecemasan, emergency, kita ada lampu. Jadi walau macam mana pun, biasanya bila sampai di Muzdalifah, saya akan beri arahan makcik-makcik dan pakcik-pakcik yang bawa lampu tu diminta keluarkan lampu. Dia tanya pula, ustaz nak suluh apa ni, cerah macam apa ni? Saya kata sekurang-kurangnya kita tahu di sinilah tempat nak guna sebenar lampu tu. Saya takut balik Mekah nanti dia tanya, ustaz lampu ni bila nak pakai? Sedih juga kita tak? Jadi suluhlah apa-apa yang ada kat situ pun bolehlah. Kita kata sekurang-kurangnya lampu itu telah digunakan menjadi saksi sebagai haji yang telah pergi ke Muzdalifah. Jadi cara nak kiranya macam kita duk kira itulah, bermula daripada wukuf kita daripada zuhur sampai maghrib. Jadi bila maghrib, kita keluar daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Jadi bila masuk setengah malam, pada waktu itu kita diberi kelonggaran boleh keluar daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Sampai di Mina diberi kelonggaran sekali lagi boleh melontar Jamratul Aqabah pada malam tersebut. Jadi bila saat melontar Jamratul Aqabah, masuk pula waktu untuk kita bergunting atau bercukur. Jadi habislah tahallul awal. Kejap je. Haji ni bukan lama sangat. Kalau kita pergi mengikut cara ekspres seperti yang ada hari ni tuan-tuan, hanya lebih kurang dalam 12 jam haji. Contohnya orang ekspres ni, orang yang VIP lah dia panggil istilah sekarang ni, dia naik bas daripada Mekah pagi pukul 7, pukul 8 pagi tu dia pergi ke Arafah. Maghrib dia dah keluar dah, tunggu di Muzdalifah. Lepas tengah malam dia terus ke Mina melontar. Dia habis lah. Pukul berapa? Jadi lebih kurang dalam, tak sampai, daripada pukul 7 pagi, pukul 12 malam dah, pukul 1 malam, 1 pagi sudah buka ihram dah. Jadi dalam 17 jam je dia buat haji, selesai dah tu. Yang rukun-rukunnya sudah selesai, pergi ke Arafah, ke Mekah, tawaf ifadah, maka selesai dah cerita dia. Jadi amalan-amalan sunat yang berkaitan dengan ibadat bermalam di Muzdalifah, macam saya sebut tadi lah, amalan sunatnya adalah kita melakukan salat jamak takhir maghrib dengan isya di mana? Di Muzdalifah. Bergerak ke Muzdalifah dalam keadaan tenang, memang kita kena tenang lah. Kalau tak tenang pun memang tak boleh pergi, jalannya terlalu jam. Kecuali sistem yang diguna pakai oleh Arab Saudi hari ini, iaitulah bas Taraddudiyah. Bas Taraddudiyah, bas shuttle. Dia pusing daripada Arafah Muzdalifah. Lebih kurang dalam 6 km tadi, tak sekejap, lebih kurang dalam 15 minit je. 15 minit satu bas datang, 15 minit satu bas datang. Dan yang terbaru, saya dapat maklumat daripada Mekah bahawa kerajaan Saudi hari ini sedang membuat test kereta api. Dia akan guna train pula daripada Arafah Muzdalifah. Kalau guna kereta api ni mungkin lagi cepat insya-Allah taala. Kereta api ni waktu kita pergi tahun lepas, dia punya jalan tu dah siap dah, nak siap. Ni baru ni dalam bulan 5 ni katanya train sudah sampai dan dia sedang buat percubaan sekarang ni. Berjalan. Jadi kalau mungkin dengan ada kereta api ni, hilanglah masalah jam ni. Mungkin tak sampai 5 minit satu trip, 10 minit satu kereta api sampai. Jadi insya-Allah pergerakan tu semakin hari semakin laju. Walau macam mana pun kita hilang cabaran perjalanan, tinggal lagi cabaran yang lebih besar, iaitulah cabaran godaan yang ada depan kita. Ini jemaah kita yang tahun-tahun lepas sedang mengambil batu di Muzdalifah. Itu suasana Muzdalifah, kita duduk lagu tu lah. Dia buat pagar besi. Dalam pagar ni dia akan letak maktab. Kita dengan tabung haji ni ada dua sistem. Satu dia panggil KT. KT itu maksudnya kapal terbang yang kita pergi
daripada Kuala Lumpur ke Mekah, KT berapa? KT 5, KT 10, KT 60, itu hak tabung haji. Bila sampai di Mekah, hilang, KT itu masih ada, tapi dia guna maktab pula. Maktab ni di bawah muassasah. Satu maktab lebih kurang di antara 2,000 hingga 2,500 jemaah haji. Jadi bila sampai di Muzdalifah, dia akan tulis maktab 80, masuk sini. Jadi maktab ni lah penuh dengan gambar ni. Di dalam maktab tu dia ada tandas. Itu je yang ada. Yang lain semuanya batu. Kita boleh letak tikar kita dan kita bermabit di situ, tidur di situ. Jadi harapnya insya-Allah, kita harapnya tak berlaku lagi cuaca-cuaca yang agak tidak baik pada waktu kita kerjakan haji. Pengalaman kita tahun lepas, hujan di Arafah memang hujan lebat sungguh. Hujan sangat lebat. Tetapi di Muzdalifah alhamdulillah cuaca baik. Cuma kita agak sejuk sikit lah sebab mungkin lepas hujan. Masalah kita orang lelaki ni sejuk ke panas ke tak nak pakai baju tebal dah. Jadi kita kena bawa satu ekstra kain ihram kita tu, kita buat selimut. Jadi bolehlah kita duduk dalam keadaan tenang gitu. Ini suasana bas kesesakan yang berlaku lalu lintas kenderaan yang nak keluar daripada Arafah ke Muzdalifah tu memang macam tu. Realiti lah tu. Memang realiti yang kita tengok. Kadang-kadang kalau kita tak guna shuttle bus jalan ya Taradudiah ni, yang kita bimbangnya macam ni lah. Ada waktunya kita keluar daripada Arafah pukul 8 malam, bas tak bergerak. Memang tak bergerak, terus jam. Itu yang takut. Pernah berlaku tahun-tahun yang lepas, sehingga sampai peringkat bas duduk di Arafah sampai pagi besok. Tak berjalan. Tak berjalan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita banyak berdoa kepada Allah SWT supaya isu-isu yang berlaku tahun-tahun yang lepas itu tidak berlaku kepada kita yang nak pergi pada tahun ini insya-Allah. Dan memang berlaku, saya dalam pengalaman saya pergi mengerjakan haji banyaklah. Pukul 10 pagi di Muzdalifah baru sampai, ada. Pukul 10 pagi esok baru sampai Muzdalifah. Cuba kita bayangkan, kita naik bas malam pukul 8 malam, pukul pagi esok pukul 10 di Muzdalifah. Sampai di Mina sudah zuhur. Berapa jam tu? Air dah habis, dah kering. Saya terpaksa kena hajar jemaah kita ni tayamum untuk sembahyang subuh. Sampai peringkat itu pun sudah berlaku. Jadi itu pengalaman-pengalaman supaya kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang kita kena buat sepanjang kita perjalanan daripada Arafah Muzdalifah, duduk di Muzdalifah tu ke Mina, iaitulah amalan yang kita ada. Kita kena lakukan bertalbiyah kepada Allah, bertasbih. Kalau kita boleh baca Quran, itu ya amalan yang ada. Jadi orang-orang yang dikecuali daripada bermalam Muzdalifah tanpa perlu bayar dam dan tidak berdosa. Kaedah umumnya, sesiapa yang dihalang oleh sesuatu perkara daripada bermalam di Muzdalifah bukan dengan kehendaknya, iaitulah uzur syar'i. Yang sebagaimana kita sebut tadi, beberapa perkara itu halangan-halangan yang telah kita sebut di awal tadi. Jadi ini suasana bermalam di Muzdalifah memang suasana yang cukup menarik. Satu pengalaman lah bagi kita ni, kita duduk di sana. Jadi insya-Allah setiap pergerakan kita tu kita akan bagi tahu nanti. Habis. Kita masih lagi Muzdalifah. Jadi bagi jemaah yang ada soalan tentang mabit di Muzdalifah ni, apa yang kita nak buat, boleh tanya soalan. Ada soalan yang tak jelas lagi di Muzdalifah ni? Kejelas belaka dah. Yang pentingnya senang je. Muzdalifah ni apa benda? Keluar daripada Arafah nak pergi Muzdalifah, duduk di situ, bermalam di situ. Apa yang kita nak buat? Buatlah ibadat khusus yang kita nak buat. Yang pentingnya kalau kita tak salat lagi di Arafah, semayang dia di Muzdalifah. Kalau sudah semayang di Arafah, tak payah semayang lagi di Muzdalifah. Dan kita duduk dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kita berzikir, baca Quran, dan kita tidur. Itu makna bermabit. Jadi tidur tu setakat mana? Yang sunnah, yang afdalnya tidur sampai subuh esok. Lepas subuh, lepas kita semayang subuh, kita berdoa, baru kita naik bas pergi ke Arafah, pergi ke Mina. Itu kalau dapat. Tapi bukan kehendak kita, kerana trip perjalanan itu tidak. Macam pengalaman kita tahun lepas, rombongan kita, saya sendirinya sempat semayang subuh di Muzdalifah. Kerana kita biasanya kita akan lepas jemaah pergi dulu. Orang tua-tua kita hantar dulu. Orang sakit naik bas. Trip yang pertama jemaah kita ni kita lepas pergi dulu. Biar dia duduk di kemah di Mina ni lebih keadaan tu lebih light daripada di sini. Tapi orang yang duduk di Muzdalifah, yang bahnya tak sampai, jangan gelisah. Jangan duk rasa bila nak sampai ni, jangan.
Selagi kita boleh duduk sampai subuh, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita boleh bermalam penuh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penting. Jangan duduk gelisah. Oh ustaz, orang lain dah pergi, orang lain biar dia pergi. Kita duduk di sini, kita stay di sini kan, dan kalau boleh bah kita yang terakhir sampai subuh, maka kita duduk sampai subuh. Tapi jangan semua nak buat macam tu. Lama bila kita naik bas, nak ikut Nabi duduk sampai subuh. Letih pula saya nak bagi bas nanti. Jadi yang biasanya yang orang yang tak larat, yang tua-tua ni pergi dulu. Yang agak sihat sikit, muda-muda tu duduk di situ. Kita bermabit penuh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Salam. Dia jumlah anak batu tu berapa? Jumlah anak batu yang kita nak ambil tu. Jumlah anak batu yang kita nak ambil, yang pertama sekali kita tengok hari jumrah, hari yang pertama Jamratul Aqabah 7 biji. Berapa biji? 7. Hari yang kedua, hari tasyrik yang pertama 21. Hari tasyrik yang ketiga 21, jadi 49. Kalau kita nak buat nafasan ni, tambah lagi hari tasyrik yang ketiga 21 lagi, jadi 70 biji. Jadi ambil lah 70 lah, senang. Apa-apa kes pun, kalau kita nak buat nafas awal pun boleh, nak buat nafas ni pun boleh. Batu yang lebih tu tinggal je kat Mina, jangan bawa balik. Ada juga orang bawa balik Malaysia. Jadi nak buat kenangan, dia kata. Kenangan apa kenangan? Jangan duduk main kenangan dengan haji ni. Jadi 70 biji batu. Kalau jumpa batu tu banyak lagi, ambil lebih, tak apa. Biasanya petugas ni, ustaz-ustaz sendiri pun dia tak sempat nak kutip batu. Jadi kita sedekah je dengan dia, tak apa. Tak apa tu. Baiklah. Itu ada soalan lain. Soalan tentang mabit Muzdalifah. Sangat simpel lah mabit Muzdalifah ni, insya-Allah. Kerana dia tak ada amalan khusus dan kita boleh duduk je kat situ. Kita pergi pula kepada wajib haji yang keempat, iaitulah melontar. Melontar di mana? Hari yang pertama melontar di Jamratul Aqabah. Melontar di Jamratul Aqabah pada hari raya. Ingat, hari raya ni dia khusus. Sebab apa dia khusus hari raya ni? Kerana satu je jumrah kita melontar, Jamratul Aqabah, ataupun dipanggil Jumrah Kubra, jumrah yang besar yang ada pada hari itu. Jadi Jumrah Al-Aqabah ataupun Jumrah Kubra. Tengok gambaran yang ada hari ini, itulah Jumrah Al-Kubra, maknanya Jumrah Aqabah. Jadi jumrah ni ada 3. Jumrah ni ada 3. Di Mina nanti kita akan jumpa macam ni kedudukan dia. Jumrah ula, jumrah yang pertama, mari daripada Mina kita jumpa ini dulu. Kemudian kita pergi yang tengah. Wusta tu makna jumrah yang tengah. Jarak dia tak jauh, 150 meter je. Yang ketiga Jumrah Aqabah tu jumrah jarak dia 190 meter. Jumrah Aqabah inilah jamrah. Makna jamrah sendiri tu belum dicerita lagi, tak? Jamrah tu mana tempat kumpul anak batu. Jadi bila kita nak lontar, kita bukan pergi lontar tiang ni, tak. Kita nak lontar kepada tempat kumpul anak batu. Bismillah, Allah Akbar, lontar di situ. Jadi kerana itulah dia kata jamrah ni, kita nak melontar ni, melontar apa? Melontar jamrah. Lontar tempat kumpul anak batu. Jangan niat sekali-kali nak pergi lontar syaitan. Kalau nak pergi lontar syaitan, susah kita. Sebab anak batu yang kita nak ambil tadi, bersama mana batu yang kita nak ambil di mana-mana lah, di Muzdalifah kan, nak ambil di Mina nanti, batu melontarnya sebesar ruah jari ni, sebesar biji kacang full, kacang full lebih kurang besar ni, ukurannya besar ni. Tengok saya, besar ni, besar kecil. Jadi kalau nak lontar syaitan, mesti syaitan gelak. Bersatu nak lontar aku, alah buat malu je. Makcik-makcik kita ni pula ambil batu ni, dia pergi basuh pula. Duk basuh di Muzdalifah tu. Kata buat wajib basuh. Saya bimbang, lepas basuh sampai di Mina nanti sembuh dengan perfume pula. Allah, lagi senyum syaitan. Batu kecil, bersih, wangi lagi. Semua tu tak ada sunnah lah kata. Cerita karut orang kita dia reka sendiri. Orang masyarakat kita ni dia suka mereka-reka cerita yang tidak ada. Jadi kita nak faham Jamrah Aqabah, ingat betul-betul. Jumrah yang kita nak lontar hari raya ni Jumrah Aqabah. Jadi kalau tuan, biasanya kita akan pergi ramai-ramai lah, bawa bendera pergi. Kalau terlepas pergi sendiri, buat macam mana? Tengok, kita akan jumpa jumrah yang pertama, jangan berhenti. Jumrah yang kedua, teruskan. Yang ketiga baru kita berhenti. Jadi gambaran jumrah hari ni tuan-tuan macam ni.
apa ni, tu gambaran dia. Luas macam kapal dia buat. Dulu kecil. Dulu jemrah ni kecil. Yang menyebabkan orang bertembung pada hari raya tu memang pertembungan yang agak dahsyat lah. Yang kita dengar cerita-cerita kematian dan sebagainya tu, itu waktu dia kecil dulu. Tapi pihak alim ulama kita di Arab Saudi telah berijtihad. Dia kata boleh tak boleh kita besarkan jemrah ni. Jadi mereka telah membuat keputusan bahawa jemrah ni boleh dibesarkan. Tapi yang syaratnya tempatnya mesti di situ. Mesti di situ. Kerana bukan kita nak pergi lontar tiang yang ada tu, tak. Pergi lontar di tempat perkumpulan batu. Jadi sekarang ni jemrah yang dibuat macam perahu ni, bawah ni, ingat tak? Nampak je tu. Bawah tu ada lubang. Lubang ni dia akan turun duduk setempat. Batu tu ada setempat. Dulu penat kita. Tengah malam kalau kita pergi lontar malam, lori mari. Apa ni, berdoza mari angkat batu. Allah, masa tu jam berat. Hari ni tak ada dah. Semua lontar turun ke bawah. Automatik. Jadi kalau salah kita nak lontar batu, terlontar ambil duit kita. Assalamualaikum. Tak jumpa cari dah. Dia turun ke bawah sekali. Jangan cari polis lah. Cik beg saya pula salah terlontar tadi. Tak jumpa cari dah dia. Jadi melontar ni macam mana cara dia? Jadi menurut sunnahnya, melontar 7 biji batu di Jamratul Aqabah merupakan amalan yang pertama sekali dilakukan oleh jemaah haji pada hari 10 Zulhijjah di Mina. Disunatkan bagi jemaah haji tidak menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan lain setibanya di Mina dari Muzdalifah, melainkan melakukan ibadat ini, ibadat melontar ni. Kerana melontar batu di Jamratul Aqabah merupakan tahiyyah Mina. Tahiyyah itu maksudnya selamat datang ke Mina. Setiap benda ni, setiap amalan kita ada selamat datang. Selamat datang ke Mekah, apa dia? Tawaf di Kaabah. Selamat datang ke Mina, pergi melontar Jamratul Aqabah. Itu tahiyyah. Tahiyyah Mina maknanya selamat datang. Itu kita cerita satu persatu perjalanan. Jadi di Mina pada hari 10 Zulhijjah, hari raya itu, melontar 7 biji di Jamratul Aqabah. Termasuk dalam wajib haji. Kedudukan Jamratul Aqabah adalah paling akhir sekali di antara jemrah, tempat-tempat melontar itu, yang dia letak sempadan dengan Mina, dengan keluar daripada, dia duduk di border Mina. Jamratul Aqabah ni betul-betul duduk di sempadan Mina. Jadi kita nampak di situ. Lepas Jamratul Aqabah tu habis, keluar dah daripada Mina. Jadi bagi orang yang mabit malam 11, malam 12, malam 13 tu, jangan duk main shopping dekat luar Jamratul Aqabah. Itu keluar daripada hak mabit dah tu. Mabit kita betul-betul di Jamratul Aqabah setakat tu. Jadi kita kena pusing balik. Jadi waktu mula, bilakah bermulanya waktu untuk melontar Jamratul Aqabah? Jawabnya selepas tengah malam Zulhijjah. Contoh tadi kita buat, orang yang keluar daripada Arafah sepatutnya dia pergi ke mana? Pergi Muzdalifah. Tiba-tiba dia dihalang, dia telah dihalau keluar. Halau sampai ke Mina. Nak pusing balik tak reti dah. Driver pun tak sanggup lagi dah. Jadi kita duduk di Mina tu, apa nak buat? Bila lepas setengah malam raya tu, lontar je lah. Melontar dulu. Jadi Arafah tu kalau kita boleh balik semula ke Muzdalifah, balik. Kalau tak boleh balik pun, kata tabung haji Muzakarah, dia mengatakan ini termasuk dalam mukrah, orang yang telah dipaksa keluar daripada Arab Muzdalifah. Bila tarikh akhir, tenggelamnya matahari hari 13, masuk maghrib hari 13 Zulhijjah, maka berakhirlah waktu melontar. Siapa tak melontar lagi, maka dia dikira orang itu sudah meninggalkan wajib haji, dan dia kena bayar dam, seekor kambing. Jangka waktu untuk melontar selepas tiba daripada Muzdalifah, itu yang sepatutnya lah. Jadi jam, pusingan jamnya macam tadi juga, macam mabit tadi juga. Ini kita wukuf, masuk waktu maghrib, keluar daripada Arafah, pergi ke Muzdalifah. Bila sampai di situ setengah malam, masuklah waktu untuk tawaf haji. Boleh. Ada setengah orang ni, dia balik daripada Arafah, pergi Muzdalifah, terus ke Mekah. Dia boleh lakukan tawaf. Ada orang yang daripada Muzdalifah pergi ke Mina, dia boleh melakukan melontar. Jadi itu pilihan kelonggaran yang diberi itu menunjukkan bahawa anjalnya Islam ini kepada umatnya tidak begitu ketat. Kalau semua tuju satu tempat dengan bilangan jemaah yang begini ramai, saya rasa jamnya bertambah teruk lagi. Jamnya terlalu teruk kerana keadaan itu. Jadi kita duduk situ,
Timbul lagi soalan, bilakah waktu paling afdal untuk melontar Jamratul Aqabah pada hari raya? Bila? Jawabnya bermula daripada naik matahari, waktu duha sehingga zuhur. Itu afdal. Kerana apa? Kerana Nabi SAW selepas daripada bermabit di Muzdalifah, dia sembahyang subuh Muzdalifah. Lepas sembahyang subuh, Nabi kita berdoa panjang. Sebelum naik matahari, dia berjalan daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Sampai di Mina, duha. Waktu duha ni waktu naik matahari, lepas setengah jam naik matahari, itu waktu duha. Maka Nabi kita melontar pada waktu tersebut. Lepas melontar sehingga waktu zuhur, lepas melontar Nabi kita bercukur. Bercukur dan dia sembelih korban dia di situ. Lepas sembelih korban 100 ekor, Nabi kita pergi ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Itu perjalanan dia. Jadi kita yang afdalnya, kalau boleh kita melontar sebelum zuhur. Itu yang paling baik, yang paling afdal. Tapi mengikut realitinya macam ni. Realiti saya nak tunjuknya macam ni. Jemaah yang sampai awal ke Muzdalifah, ke Mina pada malam hari raya, pihak muassasah akan lepaskan kita pergi melontar malam tu. Malam tu lagi. Itu kelonggaran, rukhsah. Jemaah yang sampai dekat subuh dah, stop. Dia kata kamu tak boleh melontar kecuali asar nanti. Sebab kerajaan Arab Saudi melalui muassasah dan semua tabung-tabung haji seluruh dunia ini telah bersepakat. Waktu ni waktu untuk Asia Tenggara pergi melontar. Orang kecil-kecil macam kita ni, Asia Tenggara ni, Indonesia, walaupun Indonesia lebih gagah daripada kita dari sudut pergerakan dia, kerana dia berjalan serentak. Malaysia jalan jauh-jauh. Itu kelebihan kita. Bila masuk waktu pagi esok, dia lepas untuk Arab pergi. Melayu jangan pergi, Arab je pergi. Mungkin ada jemaah kita yang bersemangat. Dia kata saya nak ikut waktu melontar Nabi. Boleh ke tak boleh? Saya kata boleh. Dan saya membenarkan tuan-tuan pergi, tetapi tak boleh pergi kumpulan besar. Tak boleh pergi dengan bawa bendera satu Malaysia, tak boleh. Kerana dia pantau di sana. Dia kata tengok waktu ni bukan waktu Asia Tenggara. Kenapa ada orang Malaysia keluar waktu ni? Itu masalah kita. Jadi kita pergi secara tidak berkumpulan besar-besar. Mungkin kita pergi 5 orang, 6 orang, 10 orang yang dah biasa pergi tu. Kami nak melontar pagi, mengikut sunnah Nabi. Pergi, tak apa. Tapi kalau nak suruh kita anjur bawa bendera, tak boleh bawa. Kerana kalau kita nak keluar macam tu, muassasah kata Ashhad Travel kena sign, tanda tangan. Apa-apa tanggungjawab, kamu bertanggungjawab. Jadi kita tak naklah bertanggungjawab. Dia nak letak atas kepala kita. Jadi waktu kamu petang nanti. Asar baru dia benar pergi pula. Jadi jemaah yang sampai lewat ke Mina, sabar je lah. Hari tu kita melontar petang nanti. Duduk di Mina, berehat situ dulu. Jadi lepas petang baru kita pergi melontar dan kita bercukur insya-Allah. Ini suasana Mina hari ni sudah 5 tingkat. Nampak dah tu tempat melontar tu. Jadi ini Jumrah Ula. Mula-mula sekali tu. Jauh. Kemudian Wusta, Jumrah Aqabah duduk sini. Lepas Jumrah Aqabah ni kita pusing je balik. Turun daripada jambatan tu pergi balik semula ke Mina. Ini suasana melontar. Yang kita melontar pada Jumrah Al-Kubra pada hari raya tu, ini keadaan dia. Jelas dah tu kan. Syarat-syarat melontar Jumrah Kubra hari 10 Zulhijjah, yang pertama sekali masuk waktu melontar. Masuk waktu melontarnya selepas tengah malam. Jelas kepada kita. Jangan keliru. Yang kedua, melontar dengan batu atau jenis-jenisnya. Ini satu lagi yang kita kena ambil perhatian. Waktu nak ambil batu melontar tadi, dia nak batu dan sejenisnya. Jadi kerana itulah kita kena ada juga waktu ambil tu tengok dulu. Ni jenis mana ni, hitam ni. Kalau hitam tu kena pecek-pecek sikit. Kalau nampak lembek tu kena tarik kambing. Berat juga jadi cerita. Memang berlaku lah sebab waktu luar musim haji ni orang Badui pergi perak kambing dia dekat tu tempat kita nak pergi mabit tu. Jadi ada juga yang terkenal lagu tu. Jadi kita nak tengok batu betul. Batu. Kalau ambil pun kita pecek ini lembek. Rupanya tanah. Tak jadi. Dia nak batu dan sejenis-jenis batu. Jadi pandailah kita pilihnya. Apa jenis batunya kena ambil. Hendaklah melontar dengan tangan. Dengan tangan kita yang mulia ni lah. Sepatutnya tangan kanan. Jadi kita pergi dekat Jumrah, bismillah, Allahu Akbar. Lontar dengan melontar, jangan campak. Jadi kalau kita pergi buat gitu, dia panggil bukan melontar tu campak. Campak tak nak, dia nak lontar. Itu cara dia melontar lagu ni dengan tangan. Jadi melontar dengan tangan, dengan gaya lontar. Gaya lontar macam ni. Orang laki-laki angkat kuat, bismillah, Allahu Akbar. Orang perempuan rendah sikit. Jadi tak apa.
Gaya lontar tu kena ada. Yang kelima, melontar satu persatu. Jadi 7 biji batu, berapa kali kena lontar? 7 kali. Allahu Akbar. 7 kali. Kerana kita nak suruh banyak takbir, banyak kita menyebut nama Allah Ta'ala di situ. Jadi kalau ambil 7 je akak pakej selalu bismillah Allahu Akbar, sekali je lontar. Jadi kita nak banyak 7 kali. Lagi banyak, lagi 7. Yang keenam, yakin batu lontaran tu masuk ke jamrah. Kena yakin. Masuk jamrah tu masuk dalam lubangnya itulah. Bukan pergi dinding. Jangan lontar dinding. Kalau lontar dinding, dia balik semula ke atas kepala kita. Masuk dalam lubang. Yang ketujuh, tujuannya tidak terpesong selain melontar. Ini syarat dia. Jangan kata buat apa tu, saja nak test. Jangan. Kebetulan kita tengok cicak kat dinding tu bagi. Naknya niat itu melontar. Yang ke-8, cukup 7 biji dengan yakin. Jadi macam mana nak suruh yakin ni? Sebelum kita lontar, ambil dalam plastik kita, dalam bekas uncang batu tu, kita kira siap bila 7 biji. Ambil 1, 2, 3, 7 biji, tak dalam tangan. Bismillah. Kalau sekiranya jatuh 1, tambah 1 lagi. Tak yakin pula, 1 saat ni kena atas kepala orang, tak masuk dalam tu, tambah 1 lagi. Yang penting kena biar yakin bilangan 7 biji batu tu telah terlaksana. Bilangan 7 biji batu terlaksana. Kalau tak terlaksana, tambah 1 lagi. Contohnya kita dah kira dah 7 biji atas batu ni, atas tangan. Waktu nak ambil tu orang langgar tepuk, jatuh 1. Tambah 1 lagi, jangan pelik. Tapi jangan suka-suka nak tambah ya. Ekstra 1, tak ada. Dia tak ada main ekstra. Bilangan dia nak cukup 7 biji. Kalau tak yakin, barulah kita tambah 1. Sebab kalau tuan ekstra, dia jadi berapa? Dia 8. Dia semua kerja-kerja haji ni semuanya angka ganjil. Tawaf 7 kali, lagi sa'i 7, melontar 7. Jadi kalau kita buat suka-suka ekstra jadi 8, lebih 1. Jangan tanya saya, dia kata ustaz kenapa lah 7? Angka 7 ni memang angka yang sudah ada di situ. Macam mana? Jawapan yang paling mudah sekali, Allah Ta'ala dah tentu dah, Nabi dah tentu 7 kali. Itu jawapan paling mudah. Tapi jemaah kita tak nak macam tu. Dia nak falsafah 7 tu apa benda? Jadi hak ni letih sikit ustaz nak jawab. Macam-macam jawapan ustaz duduk cari cerita nak suruh jadi 7 ni. Dia kata apa yang senangnya? Langit 7, lagi hari 7, berapa 7 lagi? Semua dia bilang sampai 20 benda 7. 20 perkara semua 7 belaka. Jemaah pun dengar tengah. Betul dah tu. Jawapan sebenarnya wallahu alam. Pasal apa 7? Sebab Nabi buat 7. Itu jawapan yang paling tepat. Tapi kita boleh cari lagi lah. Sebab 7 tu banyak. Langit 7, hari 7, berapa 7 lagi? Yang terbaru ni, satu lagi tambahan mukjizat yang akhir zaman baru timbul ni, penyakit babi ni berapa hari? 7 hari juga. Kena ada penyakit babi tak? Saya tak nak sebut H1N1 pasal nama tu terlalu jauh dengan penyakit tu. Kita nak suruh orang makan babi ni berasa penyakit babi ni rupanya bukan makanan. Penyakit babi ni 7 hari ke tak 7 hari? Kau tak tahu juga 7. Sebabnya saya buat analisa macam ni, kerana bila penyakit ni masuk di sekolah, positif seorang pelajar di sekolah, sekolah tu akan cuti berapa hari? Seminggu. 7 hari dah seminggu tu. Kalau kena di universiti, di college tu akan cuti 7 hari. Itu maknanya penyakit yang terakhir ni 7 juga dia pakai. Jelas dah kita. Jadi penyakit babi pun 7 juga, melontar 7, apa peliknya. Jadi itu ya. Yang falsafah lain itu kita carilah nanti. Sambil-sambil kita berbincang tentang haji ni, saya keluar sikit-sikit. Jadi keluar semua peluru hari ni, tak ada peluru nanti. Banyak lagi cerita 40 hari. Tuan-tuan akan bersama nanti 40 hari dalam bab haji ni. Banyak lagi cerita-cerita yang kena dengar, insya-Allah taala. Bukan dengar sajalah, untuk dengar sebagai pengajaran, dan kita boleh mengambil iktibar daripada apa yang kita belajar. Itu 7. Ini syarat jemrah yang 1, 2, 13 ni nanti kita tak masuk lagi. Kita masih lagi di sana di melontar Jamratul Aqabah. Wajib haji yang keempat, melontar Jamratul Aqabah. Jadi apa lagi tuan-tuan nak tanya situ? Mungkin akan timbul soalan, perlu ke tidak berwuduk nak pergi melontar? Jawabnya tidak syarat. Kalau ada wuduk baik, tak ada wuduk pun tidak jadi masalah. Habis dah kita yang keempat. Ustaz, ya. melontar ni niat kena Allah. Tapi simbolik melontar
Simbolik melontar ini nak menundukkan manusia ni ke egoan manusia. Sebab manusia ni bila dia buat satu benda, dia nak tahu apa benda. Betul tak? Kalau kita buat benda, kenapa makan? Sebab lapar. Itu soalan dia. Hari ni kenapa melontar? Kita nak kata apa? Sebab apa kamu melontar? Kalau kata nak lontar syaitan, kenapa batu kecil? Kenapa tidak batu besar? Jadi tujuan melontar iaitulah nak menundukkan keegoan manusia yang hanya semata-mata kita melontar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa melontar? Allah suruh. Sebab apa melontar? Nabi buat. Sebab apa buat benda ni? Benda. Dalam kerja-kerja haji ni semuanya ittiba, ikutan. Kerana itulah dalam mukaddimah dulu ana sudah sebut, beritahu kepada tuan-tuan, haji ni kerja bukan membaca. Ingat falsafah haji, haji adalah kerja bukan membaca. Mana ada rukun? Rukun haji yang ketiga membaca zikir ada? Tak ada. Baca tak ada rukun. Tapi dia termasuk dalam amalan, dalam sunnah seperti baca yang dianjurkan, talbiyah labbaik Allahumma labbaik, tapi dia bukan rukun. Jadi itu kita faham. Boleh kita katakan bahawa melontar ini semata-mata nak menunjukkan kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah lontar pun dengan 7 biji batu. Batu yang nak lontar pun kecil. Jadi semua tu waktu nak melontar tu ada adab dan peraturan. Jadi kalau kita nak melontar Jamrah Aqabah ni, kita akan lontar di mana tuan-tuan? Kita lontar di sebelah Khalid ni. Ini penting juga kita kena ingat. Yang sunnahnya yang kita masih lagi kita boleh buat, iaitulah waktu melontar Jamrah Aqabah hendaklah kita melontar di sebelah ni. Ini kedudukan Jamrah Kubra. Ini Mina di sini. Mina di sebelah Khalid ni. Mekah sebelah sana. Jadi tuan-tuan nak melontar di mana? Hari ni tempat melontar semua bulat. Bagi kita Jamrah Aqabah hendaklah kita melontar di sebelah Khalid ni. Sebelah kanan, sebelah kiri melontar Jamrah. Kita jadikan Mina sebelah kanan dan Mekah sebelah kiri. Sebab apa? Nanti saya akan tunjukkan bila sampai di gambar nanti. Kerana asal Jamrah Aqabah ni duduk di tepi bukit. Jamrah Aqabah ni asalnya duduk di mana? Di tepi bukit. Bukan macam ni. Dan waktu saya pergi haji waktu kanak-kanak dulu, tahun 80-an lah, awal 80, masih ada lagi Jamrah Aqabah ni sebelah, dinding sebelah. Tapi lepas pada tu berlaku aksiden kematian yang begitu ramai, maka ulama-ulama di Arab Saudi melalui ulama-ulama OIC yang bersidang Majma' Fiqhi telah mengeluarkan fatwa bahawa Jamrah Aqabah ni boleh kita buat bulat sekeliling untuk menyelesaikan masalah. Yang pentingnya melontar di situ. Jadi walaupun melontar belah ni, tapi batunya akan masuk belah kiri juga. Jadi oleh itu, bila tuan-tuan nak melontar nanti, kita pergi di sebelah kiri, kita jadikan apa tu? Kita jadikan Mekah sebelah kiri dan Mina sebelah kanan. Jadi untuk ambil tempat asal, baru kita nampak. Tak apa, saya tunjuk gambar asal dia ada di sini. Saya kira ini tempat melontar sekitar 50 tahun yang lalu. 50 tahun atau 60 tahun dulu. Lagu tu ya dianya. Dalam Kedah duduk tu. Dia celah-celah kemah gitu. Masa tu orang tak ramai lagi. Lepas tu naik tarah sikit dah. Ni buat tanda. Ini Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah yang saya cerita tadi, iaitulah dia duduk di tepi bukit. Tengok kita nampak tu kan, Jamrah Aqabah duduk di mana? Di tepi bukit tu. Tepi bukit. Jadi pasal itulah di tempat melontar dia sebelah. Yang kata dalam cerita lama, kata waktu Nabi Ibrahim sampai sini dari lawan dengan syaitan tu, berhenti sandar bukit dia, lontar situ. Jadi kita bukan nak pergi lontar syaitan tak ada kat situ je. Kalau lontar syaitan lagi tak boleh batu kecil. Jadi nak ingat sejarah tu lah yang kita melontar tu. Jadi nampak jelas daripada kita kedudukan tu. Di Aqabah ni maksudnya di celah lorong bukit dua. Ni kalau tuan-tuan kenal nama Ayah Sin, Ustaz Hussein Abdul Majid Qadhi, yang asal orang Pasir Putih, duduk Mekah lama. Dia cerita
waktu berapa puluh tahun dulu jemaah haji pergi ke Mekah 10,000 orang ya. Seluruh dunia ni 10,000 je sampai di Mekah. Tapi oleh kerana Aqabah ni sempit, berlaku kematian dah masa tu di Jumrah Aqabah tu mati dah orang. Accident sebab orang naik unta, atas unta tu dia ada tempat duduk dia tu. Tempat duduk atas unta. Duk belagar dah situ tu celah. Jadi mati dah. Jadi kalau tak pelik lah zaman kamu dia tu ramai lagi mati sebab bertempur tengok. Itu gambar-gambar yang lama ni. Kita nampak lah. Jumrah tu duk celah-celah bangunan begitu ya. Lama orang nak pergi melontar. Tahun 1962. Itu tak ada tahun dia. 1962 dia tulis. 1962. Hak ni hak 2 tingkat dah ni. Jumrah sudah naik 2 tingkat. Jadi bawah boleh, atas boleh. Tengok kita nampak Jumrah Aqabah tu. Tuan-tuan nampak Jumrah Aqabah di lubang dia sebelah ya. Walaupun lontar seluruh tempat tapi di sebelah sebab dia ambil tempat asal dia. Itu nampak. Ini bagus sikit lagi dah. Dia setiap tahun tu bertukar ya. Ini pembaharuan yang sebelum yang ada hari ni. Masih lagi besar. Hak ni hak besar lah ni. Hak besar sebelum yang ada hari ni tuan-tuan. Hak ni pun besar dah. Ni tengah buat lagi tu. Jadi boleh kata realiti yang kita melontar hari ni hak ni lah. Ini tanda-tanda tempat melontarnya. Kita duduk jalan tengok. Ini yang ada hari ni 5 tingkat tempat melontar. Semuanya sudah siap dah. Itu. Ini komplek melontar ni. Dia panggil komplek lah sekarang ni boleh jadi. Jadi habislah kita tempat melontar. Jadi apa lagi soalan-soalan yang mengenai jamrah, mengenai lontar kita pada hari raya tu? Ada soalan? Ya, ada satu lontar tu masa. Tak ada sekejap. Bismillah, Allahu Akbar, ambil batu yang kedua pula, Allahu Akbar, tak ada masa. Tidak kata berhenti dulu doa, tak ada doa. Di celah di antara lontar tu tak ada doa. Dan selepas Jumrah Aqabah tak ada doa. Yang ada doanya di antara jumrah yang 3 ni. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita akan cerita nanti dalam melontar jumrah pada hari Tasyrik 11, 12, 13. Jadi saya akan berhenti, kita akan berhenti di situ. Jadi insya-Allah kita ada 2 lagi haji kita ni, wajib haji kita, iaitu bermalam di Mina dan melontar 3 jamrah. Insya-Allah taala kita akan berhenti rehat seketika dan kita sambung lagi selepas ini. Insya-Allah.